Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid sekalian. Jadi seperti biasa kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani untuk pembelajaran di rumah PDPR. Jadi untuk rakaman ini cikgu terus fokus pada pembelajaran ataupun kemahiran yang akan dipelajari oleh murid, iaitu aneka sukannya dalam unit 3. Kalau buka buku teks muka surat 15 bermula muka 15 hingga 38 tu murid boleh cari aneka tajuk besarnya, tajuk utama dia aneka sukan, dan kemahiran yang cikgu akan berikan pada hari ini berkaitan kemahiran asas permainan kategori serangan. Kita sambungan daripada yang lepas. Kalau yang lepas kita belajar, murid belajar berkaitan macam mana nak menghantar bola. Bagai kaedah kan, saya ada bagi tunjukkan video 5 kaedah menghantar bola. Itu contoh, menggunakan sebelah tangan, lantunan, bola atas kepala, itu menghantar. Tapi sekarang untuk kemahiran seterusnya, untuk dalam satu permainan ataupun pertandingan sesuatu permainan lah, contohnya bola baling, bukan saja kemahiran menghantar itu penting, tetapi kemahiran menghadang. Kita menghadang supaya setiap hantaran yang dihantar itu dapat kita sekat, dan akhirnya kita menyelamatkan gol kita daripada ditembusi ataupun dijaringkan oleh pihak lawan. Itu matlamat utama kita bertanding dalam pertandingan, contohnya bola baling. Sama juga dalam bola jaring dan pertandingan-pertandingan yang melibatkan kategori serangan yang melibatkan kemahiran tangan ini. Okey, untuk standard kandungan, murid akan dapat ialah berkaitan dapat mengaplikasikan konsep pergerakan, prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori serangan, iaitu mekanik ini dari segi perlakuan kita, fizikal kita, tubuh badan kita. Contohnya kita boleh meleding, kita boleh melompat, kita boleh fleksibel tangan kita, itu prinsip mekanik. Okey, objektifnya ataupun standard pembelajaran dalam 2.6.1 mengenal pasti ruang yang sesuai untuk menghantar bola kepada pemain yang diadang. Okey, ni secara objektif umum, tapi fokus kita pada pembelajaran kali ini ialah macam mana kita nak buat hadangan ataupun hadangan. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh pelakuan hadangan dalam permainan bola baling. Ini dalam satu pertandingan. Yang baju kuning itu dia sedang menghantar bola. Tapi di mana situasi ataupun perlakuan yang menunjukkan hadangan di sini. Kalau murid dapat lihat yang cikgu bulatkan warna merah ni, ini. Itu satu contoh. Dia mungkin yang baju biru ni adalah dia menghadang pasukan kuning ini untuk melepaskan lontaran ataupun balingan ke arah gol ataupun ke arah pihak kawan dia lah. Tapi kalau ikut situasi ni macam dia nak menjaring ke arah gol, hadangan. Dan kalau perasan nombor 24 ini pun dia cuba membuat hadangan pada kedudukan tangan ni. Mungkin bola itu dituju di sebelah bawah lah, itu pergerakan dia lah. Okey. Gaya-gaya hadangan, menghadang dalam permainan atau sukan yang lain lah. Tadi bola baling. Ini contoh bola tampar. Ini contoh hadangan yang dibuat. Ini ada jaring. Ini permainan bukan kategori serangan, kategori jaring. Cikgu selitkan macam mana hadangan itu dibuat. Pasukan baju putih ni, putih merah ni dia buat spike ataupun dia buat rejaman ke gelanggang pihak lawan. Dan pihak lawan macam mana dia buat menghadang, membuat hadangan. Nampak gaya tangan dia buka. Itu salah satu contoh hadangan untuk permainan bola tampar. Ini masih lagi bola baling, nampak. Kita juga boleh menghadang, mengelakkan pasukan lawan menghantar bola dengan kita melindungi pergerakan dia supaya dia menyusahkan dia untuk membuat hantaran ataupun membuat jaringan. Nampak macam mana dia membuat hadangan. Okay, seterusnya dalam permainan sepak takraw, ini kategori jaring. Nampak? Yang baju biru itu dia cara membuat hadangan lah, tapi dia tidak boleh menggunakan tangan. Sebab dalam sepak takraw hanya permulaan untuk servis saja memerlukan kita menggunakan kemahiran tangan, iaitu membuat lambungan kepada tekong untuk servis. Tapi
untuk dalam semasa permainan sepak takraw hanya menggunakan kaki. Nampak? Pasukan tu dia membuat libasan bola sepak takraw dan hadangan ni menggunakan bahagian kaki. Menggunakan otot apa tu? Kalau otot yang cikgu nak sebut tu ni, cikgu nak highlightkan otot ni. Kalau murid-murid nampak lah. Ni otot ni gastrocnemius. Gastrocnemius. Ataupun dia boleh menggunakan hadangan menggunakan otot ni. Hamstring dan quadricep. Nampak? Supaya bola itu tidak masuk ke gelanggannya. Okey. Okey, dalam bola jaring, kita biasalah hadangan menggunakan tangan. Dia ada jarak sebenarnya. Nanti cikgu akan beritahulah jarak yang sesuai untuk kita membuat hadangan. Sebab setiap pertandingan itu, setiap permainan itu yang kita jalankan, dia ada teknik dan juga peraturan. Ini peraturan dia. Teknik, pelbagai teknik lah kita buat. Ini contoh dia teknik. Peraturan, jarak, tak boleh sentuh, tak boleh tolak dan sebagainya. Okey. Ini dalam permainan bola keranjang lah. Kalau tengok gaya, macam mana gaya hadangan yang dibuat? Daripada tangan ni lah. Tangan, badan tu sendiri sebagai menghadang konsentrasi ataupun menghadang ruang yang ada kepada pihak yang ingin melakukan membuat hantaran. Dia buka luas badan dia supaya ruang itu menjadi sempit. Okey, kita tengok yang seterusnya, apa yang dikatakan itu hadangan dalam permainan. Kalau di sini cikgu boleh bacakan, murid pun boleh lihat, teknik menghadang dalam permainan bertujuan untuk apa? Menghalang pihak lawan. Ingat, ini talking point ataupun perkara penting yang murid kena faham dalam pertandingan ataupun sesuatu kemahiran itu kita buat. Tujuan dia untuk menghalang pihak lawan menghantar bola. Kalau lepas kita banyak gaya hantar ras dada, sisi, paras bahu. Jadi hantaran-hantaran itu kita perlu halang dia. Menghantar bola, menghalang pihak lawan menghantar bola dan menjaringkan gol, itu yang sangat penting. Bila sampai di posisi keadaan yang boleh menjaringkan gol, kita kena selamatkan keadaan itu. Bukan saja penjaga gol, pemain lain ataupun pertahanan itu perlu memastikan gol itu tidak dibolosi dengan membuat hadangan ataupun halangan. Untuk melakukan hadangan ini dapat dilakukan dari berbagai arah, baik dari depan, belakang, samping atau sisi pemain lawan. Okey, kita tengok teknik hadangan bola jaring, bola keranjang dan bola baling. Ini sini saya fokus pada 3 permainan ini Okey, hadangan dari depan. Macam mana dikatakan hadangan dari depan? Kedua-dua kaki dibuka sedikit. Ini cikgu beritahu secara lisan. Nanti cuba murid-murid buat pelakuan ni. Kalau kata selepas inilah, lepas mendengar rakaman PDPR ni, murid cuba buat. Kaki mesti kedudukan dia dibuka sedikit dengan lutut agak direndahkan. Kita bengkokkan sikit, bend. Bend, kita rendahkan sedikit. Hal ini agar memudahkan kita melakukan hadangan dan melihat arah bola. Kenapa kita perlu bengkok? Kalau kita tegak, lurus lutut, sebenarnya pergerakan kita ni selepas itu kita kena reflect, bertindak balas dengan cepat. Sebab setiap hantaran bola itu kita tak pasti arah mana. Jadi mungkin dia mengubah arah ataupun dia buat satu taktik ataupun kekeliruan pada kita, acah-acah contohnya dia acah kat sini, dia hantar kat sini. Jadi kita kena bersedia. Bila kita berdiri tegak, lutut kita tegak, tak sesuai. Kita mesti merendahkan sedikit tubuh kita supaya kita cepat untuk reflect. Nanti kalau ada masa, bila hadir ke sekolah, nanti kita cuba buat pelakuan-pelakuan ini. Di rumah pun boleh. Okey. B. Tumpuan berat badan berada di bahagian depan. Maksudnya di depan. Bila kata di depan, di bahagian depan kita lah. Depan kita apa? Kaki kita, bahagian badan kita, dada kita. Badan pun condong sedikit ke depan. Condong sedikit. Ini yang dikata tadi, prinsip mekanik. Yang disebut tadi adalah standard kandungan tadi. Inilah yang dikata prinsip mekanik. Badan condong, lutut dibengkokkan sedikit, badan rendah sedikit. Okey. Kedua tangan direntangkan. Direntang bertujuan untuk mengganggu lawan. Selain kita nak ganggu lawan ni, sebenarnya kita membesarkan ruang kita dengan tujuan mengecilkan ruang pihak lawan untuk menghantar bola. Jadi bila kita dekat dengan dia,
kita besarkan keluasan tubuh kita, kawasan hadangan kita lah. Bila tubuh kita ni boleh menjadi hadangan, tangan, kaki, badan ini hadangan lah. Dengan melakukan gerakan dan pandangan bertuju pada lawan yang menguasai. Boleh tak kita acah-acah? Tahu acah-acah? Kita acah tu pun penting. Itu untuk mengelirukan pihak lawan supaya dia terpengaruh dengan kita. Nanti bila hadir ke sekolah, cikgu akan ajar teknik-teknik hadangan yang sesuai lah, yang boleh. Secara berperingkat lah, secara asal maju. Okey, yang kedua, menghadang dari belakang. Tadi dari depan, dari belakang pula. Okey, apa yang dikatakan menghadang dari belakang? Teknik hadangan dari belakang ini dilakukan dengan cara mengambil posisi di bahagian belakang lawan. Dia mula daripada belakang lawan yang menguasai bola dan menjaga agar pergerakan pihak lawan tidak leluasa. Berluasa lah, maksudnya bebas. Tujuan dia. Okey. Dan yang ketiga, hadangan dari samping atau posisi, sebelah sisi. Secara keseluruhan hampir sama dengan hadangan yang dilakukan daripada hadapan maupun belakang. Yang membezakan hadangan daripada samping sisi ini dilakukan pada bahagian sisi. So, sebelah kanan ataupun kiri kita lah. Dia datang untuk membuat hadangan. Okey. Ini cikgu bagi satu contoh permainan yang mungkin kamu boleh biasakan. Mungkin orang lelaki kata main bola jaring, tapi tak. Sebenarnya kita boleh apply ataupun kita boleh gunakan kemahiran-kemahiran yang sama ini dalam permainan yang berbeza. Contoh, kemahiran hadangan dalam bola jaring kita boleh guna dalam bola baling. Kita boleh guna dalam bola keranjang. Jadi, apa yang kita belajar dalam bola jaring boleh digunakan dalam banyak permainan lain. Okey, sama juga hantaran lah. Sama je. Okey, yang pertama berdiri. Nombor satu berdiri menghadap pemain lawan. Okey, ini contoh. Macam mana nak buat? Berdiri. Dan ingat, setiap ini mesti ada jarak dia. Kalau kata dalam pemain bola jaring tu dalam 0.9. Ingat saya lah, 0.9 meter. Tak sampai 1 meter. Jarak dia. Okey, yang kedua berdiri daripada belakang. Ni belakang. Fokus dia belakang. Ini daripada belakang. Nampak? Ini hadangan yang dia buat. Dia nak hadang. Kita juga boleh menghadang pergerakan yang tanpa bola. Contoh nak lari kita hadang. Tanpa kita menolak ataupun menyentuh tubuh lawan. Okey. Yang ketiga, membelakangkan pemain lawan. Dia membelakangkan. Nampaknya. Jadi pemain lawan ni, C ni pemain lawan, kita berada di depan. Jadi pemain lawan terpaksa duduk di belakang. Bila dia pindah tempat, kita pergi balik ke depan dia. Jadi ini tujuan supaya bola, mungkin dia bergerak untuk menerima bola. Jadi kita dah menyusahkan pergerakan pemain lawan untuk menerima bola. Bukan saja yang ada bola. Tadi nombor satu yang ada bola. Yang tak ada bola pun kita perlu buat hadangan. Kita berada di depan dia sentiasa. Bila dia bergerak je, terus kita pergi depan. Daripada sisi pun boleh. Okey. Dan yang keempat, berdiri dari sisi lawan. Okey, sisi. Jadi sebenarnya kita berdiri ni tujuannya kita bersedia. Bila bola itu menuju ke arah pemain lawan, kita dah bersedia dengan kepantasan, ketangkasan kita untuk menangkis, menghadang ataupun kita menangkap bola itu supaya tidak diterima oleh pihak lawan. Okey. Jadi sebelum cikgu mengakhiri kelas ini dengan penerangan dan gambar yang cikgu berikan tadi, ini ada sedikit video yang rasanya perlu awak tonton untuk kita lihat. Ini teknik hadangan pemain dalam permainan bola jaring. Kita mulakan. Okey, kamu tengok tonton. Nampak ni jarak 3 kaki ataupun 0.9 meter. Ni syarat. Buka sedikit kaki. Macam mana? Bila dapat bola pihak lawan, terus kita bergerak. Okey, nampak? Ini dinamakan ketangkasan. Bola bergerak, macam mana dia melompat? Bila pihak lawan ingin menjaring gol, secara automatik kita bagaimana kita nak menyekat, nampak? Okey. Hadangan dapat dilakukan dengan baik. Okey, ini situasi dalam permainan sebenar. Pertandingan. Macam mana hadangan tu berlaku, nampak? Setiap hadangan tu penting bila setiap pemain lawan menerima bola. Macam mana kita nak menyekat, membantutkan pergerakan mereka. Okey, habis itu saja, ringkas saja video ni. Jadi
Cikgu harap kamu dah teliti apa yang cikgu minta untuk minggu ni seperti biasa. Ada sedikit tugasan yang memerlukan kamu buat supaya apa yang cikgu ajar ini kamu faham. Sebab PJ ni mesti buat. Dia tak boleh kita bercakap, kita tulis, dia mesti lakukan ya. Okey. Itu biasa hantar satu video ringkas je dalam beberapa saat saja, atau gambar satu perlakuan, gambar pun boleh, tapi bolehlah 2-3 keping gambar lah, sebab perlakuan gambar ni mesti ada step-step dia. Contohnya macam mana step yang pertama, kaki buka, kedudukan bengkok tadi, badan condong, macam mana kita bergerak, nak menghadang, kita melompat, itu mesti ada beberapa gambar lah, tapi kalau video tak perlulah, sekali je. Okey, satu perlakuan kemahiran menghadang gaya dengan gaya teknik yang betul. Tadi cikgu dah tunjuk video, cikgu dah tunjuk beberapa gambar. Jadi kamu boleh buat. Sama ada hadangan hadapan, sisi, satu saja jenis kemahiran menghadang. Jadi cikgu harap kamu dapat buatkan, sesuaikan ruang dan aktiviti yang ada di rumah, mengutamakan aspek keselesaan dan keselamatan. Keselesaan ni bukan apa? Lebih pada yang pertama pemakaian kita lah. Kalau kita rasa benda itu berisiko, kita nak melompat, kita tak boleh melompat atas permukaan yang keras. Kalau nak melompat bukan keras, kita kena pakai kasut yang sesuai, yang ada getah. Tak boleh pakai slipper sebab melibatkan keselamatan dan keselesaan. Okey, murid boleh menggunakan saiz bola. Mungkin nak perlukan bola, mungkin perlukan bantuan rakan. Rakan tak adalah, mungkin adik-beradik kamu, siapa saja yang boleh bantu, supaya menampakkan situasi hadangan ini macam seolah benar-benar berlaku. Maksudnya dia nak buat hantaran dan kamu macam mana nak menghadang hantaran itu. Boleh tunjukkan yang cikgu nak tengok bukan hantaran. Sebelum ni cikgu tengok hantaran, kali ni cikgu nak tengok bagaimana kamu nak membuat hadangan. Okey, penilaian skor, perlakuan berfokus pada teknik yang betul ketika membuat hantaran. Sorry, ini bukan membuat hantaran, membuat hadangan. Cikgu betulkan yang ini. Bukan hantaran, ini membuat hadangan. Hadangan. Okey, yang membuat hadangan. Ketika membuat hadangan, jadi itu fokus kita. Hantaran cikgu tak nak tengok. Okey, seperti biasa, jika ada sebarang pertanyaan, masalah, tak faham, tak jelas, boleh bertanya. Cikgu mengutamakan Google Classroom. Jadi murid boleh bertanya kat dalam Google Classroom. Ada kod kelas tu VE24UUK, ikut abjad dengan font huruf besar, huruf kecil. Atau WhatsApp, Telegram kepada saya, nombor ada kat situ. 010-874-6916. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada minggu ini untuk pendidikan jasmani. Bagi murid yang boleh mengikuti kelas secara Google Meet, saya ala-alukan. Bagi yang tak mampu, ada halangan, ada masalah, cukup memadai menonton rakaman ini dan saya harap murid dapat melakukan tugasan ini dengan baiklah. Jadi buat dulu latihan ansur maju macam mana, kedudukan tubuh kita ataupun pergerakan kita untuk hadangan ini, dan baru buat rakaman dan hantar kepada saya. Jadi itu saja, stay at home, jaga keselamatan, pastikan kamu berada dalam keadaan yang bersih, sihat, dan elakkan berada di tempat risiko jauh supaya kita dapat menangani, mengurangkan mengurangkan kadar yang jumlah mereka yang terlibat dengan pandemik ataupun yang terkena positif COVID-19 ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita dalam PDPR yang selanjutnya. Okey, bye-bye semua.